Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana wa ma taufiqi illa billah wa ma tawakkuli illa 'ala Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك. ربي يسر ولا تعسر. ربي أتمم بالخير والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Terima kasih kepada pengurusi majlis yang berusaha secara aktif, masyarakat, staf yang ada, khususnya adik-adik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tamanya saya mengucapkan syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk kita bertemu pada malam yang berbahagia ini, dan ini kuliah saya yang ketiga untuk hari ini. Tadi habis lepas maghrib sampai pukul 9 sama dekat sini pula. Saya kira aku sebab speaker kita tak perlu cakap dengan suara yang kuat, so kita lebih pada santai, kita memang sebab okay, baik. Ala boleh hal pertama sekali, yang pertama saya ucapkan tahniah. Okay, tahniah kerana kita jadi orang yang cerdik. Okay, kenapa saya kata tahniah kerana kita jadi orang yang cerdik? Kenapa? Kalau kita tengok, kalau kambing saya ini katakan kita ada kambing seekor, kita ambil rumput 1 kilo rumput ataupun seberkas rumput letak kat depan kambing, ambil pula sebetul emas letak kat depan kambing. Asal-asalnya kambing tu dia nak ambil apa? Dia nak ambil rumput ke dia nak ambil emas? Ambil emas lah kambing. Okey, ambil rumput. Sebab apa? Sebab rumput tu salah satu benda yang paling lazat sekali bagi kambing. Kambing bagi nasi boleh tak kan? Bawa nasi 5 beli yang mahal sekali. Nasi 5 iaitu 5 kambing. 5 daging kambing, 5 kambing, mandi kambing. Siapa yang tak tahu tu boleh try lah. Tak pernah jawab kat 5 orang ni. Okey, baik, siapa yang tak tahu nasi Arab pergi yang harga RM17 tu, kita order kat dia, order mabrur, satu menu nama dia mabrur nasi Arab. Okey, letak kambing, bagi dekat kambing. Okey, daging kambing bagi dekat kambing juga. Dia tak kambing nasi tu. Dia kata aku nak rumput, bapak abasa ke tidak aku nak rumput. Okey, kalau kambing tu boleh cakap. Baik, maknanya kambing letak rumput dengan emas, dia tak kambing emas, dia kambing rumput. Baik, manusia pula dia letakkan di hadapan manusia satu, dia letakkan satu. Yang kedua dia letakkan 27. RM1 dengan RM27. Yang mana kita ambil? Kita ambil 27, orang cerdik dia akan ambil 27. Tiba-tiba dalam ramai tu ada ambil, saya nak ambil yang satu. Dia kata ni 27, aku nak bagi 27. 27 ke satu? Nak yang satu juga. 27, tak kira, aku nak satu juga. Faham tak satu ni sebuah 27? Apa faham? Apa faham? Iaitu solat jemaah. Satu solat seorang diri 27, iaitu solat jemaah. Pahala bagi orang yang solat jemaah dia dapat 27. Tiba-tiba kita nak ambil yang satu, kita tak nak ambil yang 27. Adakah kita macam kambing juga? Sama macam kambing. Tak ketama macam kambing. Maknanya sebab Allah nak bagi yang banyak, tiba-tiba kita tak nak ambil yang banyak, kita nak ambil yang sedikit tadi. Baca apa masuk dalam Al-Quran? Walaqad zara'na li jahannama katsirun minal jins. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yusiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'am bal hum adall. Kata Allah, kami akan tempatkan kelak di dalam neraka jin dan manusia. Kenapa kami tempatkan mereka ini? Kerana lahum qulubun, mereka ada hati. Bagi ulama mentafsirkan akal. Mereka ada akal tapi dia tak nak fikirkan benda yang baik dan benda yang tidak baik. Walahum a'yunun, dia ada mata tapi dia tak nak tengok ambil yang tiba. Dan dia ada telinga tapi dia tak nak dengar. Kata Allah, ulaika kal an'am. Mereka ini sama sebagaimana binatang ternak. Bal hum adall, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Bangun pagi-pagi, duduk depan cermin. Okey, duduk depan cermin. Bayang, aku kambing kat sebelah.
Kambing ada hidung, aku ada hidung. Kambing ada telinga, aku ada telinga. Kambing ada mata, aku ada mata. Kambing ada janggut, aku ada janggut. Okey. Baik, apa lagi? Kambing ada tanduk, yang tu saja tanduk aku tak nampak. Tanduk aku simpan. Okey, baik. Habis apa bezanya aku dengan kambing? Iaitu akal yang Allah berikan kepada manusia. Sebab tu Allah kata, ulaika kal an'am. Mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Sekurang-kurangnya kenapa Allah kata lebih sesat daripada binatang ternak? Binatang ternak, walaupun dia binatang, dia ada manfaat. Dia kata betul, satu-satu dia binatang, tapi dia memberi manfaat kepada manusia dengan daging dia, dengan bulu dia, dengan setiap benda yang ada pada anggota tubuh badan dia menjadi manfaat kepada manusia. Sedangkan manusia, dahlah kita katakan, orang kata apa, hidup tak boleh apa. Pada satu istilah kata Melayu, patah, kita ingat patah Melayu. Orang kata apa, tak boleh nak menumpang. Cegedik tak boleh nak menumpang. Cegedik tak boleh menumpang tu apa? Bodoh apa? Bodoh tak boleh diajar. Cegedik tak boleh nak menumpang, bodoh tak boleh diajar. Maaf cakap dalam bahasa kasar sikit. Baik, sekurang-kurangnya saya ucapkan tahniah kepada adik-adik yang datang, abang yang ada dalam program kita pada malam ini. Kalau kita telah memilih satu benda yang Allah janjikan berlebihan. Apa Nabi sebut? Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa yang ambil satu jalan untuk menuntut ilmu, nescaya Allah akan mempermudahkan jalan bagi mereka ke syurga. Nak dapat syurga dia bukan satu benda yang cukup senang. Ditanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu hari sahabat tanya Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sif lana al-jannah." Ceritakan kepada kami tentang syurga. Apa Nabi sebut? Wa'iddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Disediakan bagi orang yang muttaqin benda yang dia tak pernah nampak dengan mata dia. Syurga yang Allah bagi ni benda yang kita tak boleh nak bayang, tak pernah nampak dengan mata. Wala uzun sami'at, tak ada telinga pun yang pernah dengar. Wala khatara 'ala qalbi bashar, dan tidak ada hati pun yang pernah terlintas bagaimana hebat dan nikmatnya orang-orang yang diberikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat muttaqin. Dan bagaimana nak dapatkan nilai muttaqin ini? Allah sebut dalam ayat Al-Quran. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan ke atas umat-umat yang terdahulu daripada kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu jadi orang yang bertakwa. Baik, maknanya fadilah ataupun hikmah ainullah bagi puasa tadi. Apa tujuannya? Apa sebab Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ke atas kita puasa? Kita pun nak belajar rasa-rasa macam cerdik lah. Cerdik, kita pun nak cuba menjawab. Mungkin ada non-Muslim tanya dekat kita. Mungkin kita ada sahabat kita kat sini, Alfred, dia sahabat baru kita, baru tak baru pun dah dekat setahun dah nak bertemu balik dengan hari raya. Okey, Alfred yang masuk Islam. Mungkin dia bertanya kepada kita, boleh tak? Dia kata, bang, hello bro, bang tanya, okay, kenapa orang Islam kena puasa? Kenapa orang Islam kena puasa? Kita pun dengan seronok, dengan penuh bangga, penuh kita dah cukup cerdik. Kita jawab, dia kata, inilah kehebatan Islam. Kenapa kami kena puasa? Kerana tengok, orang lain kena diet, tapi dalam Islam dah siap dah diet yang tersusun. Sebulan Allah bagi untuk kita diet. So kita katakan puasa tadi tujuannya untuk diet. So diet untuk apa? Untuk kuruskan badan. Jadi hikmah puasa untuk kuruskan badan. Barangkali mungkin ada orang jawab macam tu. Yang kedua pula tanya orang yang lain, kenapa kena puasa? Mungkin kita jawab, tujuan Allah jadikan puasa untuk apa? Kita dah 1 tahun dah makan dan minum. Makan dan minum sebagaimana Allah sebut, yatamatta'una wa ya'kulun kama ta'kulunal an'am. Mereka berseronok-seronok makan dan minum sebagaimana makan dan minum binatang ternak. Tak percaya boleh tengok. Pergi kejap lagi pukul 12 ada orang dekat dia makan. Pukul 1, pukul 2, pukul 3, pukul 4, pukul 5 pun masih ada.
Tanya sarapan tak apa, sapu apa, pukul 5 pagi, sapu lagi. Saya tengok. Ada hak passion lagi juga. Saya selalu jumpa dengan student. Sama ada student, kadang-kadang ada juga student NMU, kadang-kadang mungkin student UTM dan kampus yang berkaitan. Dia orang dah kenal kita, jumpa, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Tengok pakai jaket tebal jaket, Ustaz, dan betul sejuk. Bawah pakai seluar pendek. Dia kata, kau ada akal ke tidak? Dia kata, kenapa Ustaz? Kau cakap sejuk, atas kau pakai jaket, bawah kau pakai seluar pendek. Itu yang kita katakan lebih teruk daripada kami tadi. Ini yang macam-macam ni tadi. Baik. Kadang-kadang makan sampai tengah malam. Kamu kenal? Ada seorang lecturer ajar bahasa Perancis kat MBU. Namanya Merwin. Semalam dia hantar SMS. Dia kata, aku tengok kau ada satu banner tulis superhero. Dia kata, please come and save us. Okay. Dia kata, dia ingat, dia tak tahu, dia ingat saya nak cerita tentang hero apa. So dia kata, tolonglah datang selamatkan kita orang dekat MBU. Okay. Apa dia kata? Setelah mana 3 bulan. 3 bulan dia datang dekat MBU, dia bekerja kat MBU. Saya pun tanyalah dia satu pagi, macam mana dulu suasana dekat Malaysia, seronok ke tidak. Apa dia kata? Semua okey. Cuma satu benda saja yang aku pelik, aku tak pernah jumpa kat negara aku jumpa kat Malaysia. Apa yang dia jumpa? Tak habis-habis dengan makan. Dia kata, kedai makan 24 jam, dia kata meeting, makan, jumpa, makan, semua makan. Boleh dikatakan waktu malam tu waktu yang seolah-olah dijadikan waktu malam itu untuk waktu makan saja. Ini yang kita katakan hebatnya kita ni. Hebatnya orang Malaysia. Kalau kamu tak percaya, kamu pergi berjalan kawasan yang lain. Ada satu tempat dekat Duyung. Saya kadang keluar kuliah subuh kat situ. Pukul 5.30 saya akan sampai kawasan Duyung tu, dia bukit, turun bukit tu. Sebelah kanan tu dia ada kedai jual nasi lemak. Pukul 5 pagi makcik tu dah buka jual nasi lemak dia, dan ada kereta yang dah duduk beratur nak tunggu nak beli nasi lemak pukul 5 pagi. Saya fikir dia orang ni datang sarapan pagi ke tak tidur lagi sebab makan ke sebab apa. Sampai begitu sekali. Ini yang dikatakan hebatnya kita orang Islam tadi. Yatamatta'una wa ya'kulun kama ta'kulun. Mereka makan dan minum, mereka berseronok-seronok sebagaimana berseronok-seronok binatang ternak berseronok-seronok. Baik, sebab itu kita kata dalam ayat yang kita bacakan tadi, hikmah tentang hikmah puasa. Mungkin ada orang jawab, kita pun jawab dengan bangga. Sebenarnya soalan yang awak tanya tadi, kenapa Islam suruh kami puasa? Kerana dah 1 tahun dah perut kami ni asyik makan saja. Ada orang yang datang ke MU, sebelum datang ke MU kurus, dah masuk MU badan jadi besar. Tak percaya tanya adik-adik kakak-kakak kita yang berubah. Abang-abang kita pun sama. Tahun 1 pergi berat 70 kilo. Tahun 2 80 kilo. Keluar tahun 4 100 kilo. Maknanya dia bawa pun dapat berat waktu duduk kat MU. Okey, baik. Mana pun kena makan. Mau taknya bagi nasi lemak. Okey. Dengan hari nasi lemak lagi. Saya bajet nasi lemak. Okey, nasi lemak. Petang, kadang-kadang bawah sampai ke malam. Nasi lemak semua. Rasa roti canai dengan macam-macam yang ada yang kita makan. Kita pun jawab, kita makan tujuan nak bagi rehatkan, nak rehatkan tubuh badan kita. Injil ni dah 1 tahun dah berjalan. Maka Allah jadikan kat kami sebulan puasa, tujuan nak stopkan Injil bagi rehat sebentar, hilang yang menyisau yang ada kat dalam perut. Baik, kita jawab macam kita rasa kita dah cerdik. Dalam Islam, ainullah tidak boleh menggunakan logik akal. Bila dalam Islam, hikmah suatu ibadat yang Allah jadikan tidak boleh hanya sekadar menggunakan logik akal, melainkan mesti kena rujuk dia kepada Al-Quran ataupun kena rujuk pada syarak, berpandukan pada syarak. Kalau kita katakan kita cerdik dengan mengatakan Islam wajibkan kepada kami puasa tujuan untuk jaga makan dan minum kami, untuk nak rehatkan Injil. Kadang-kadang di bulan puasa lebih teruk lagi Injil itu berjalan. Bayangkan tengok, waktu siang kita tak makan. Waktu makan biasa murtabak sebiji kita belah 2, ataupun kita potong 4, potong 8 untuk senang nak makan. Bulan puasa dah tak potong lagi dah, kita lipat 2 murtabak tadi kita makan. Biasa dalam kadang-kadang air satu kongsi dengan kawan. Roti canai ke makan apa-apa kita boleh kongsi, tapi tidak bagi bulan puasa. Bulan puasa kita dah jadi gajah. Kita jadi gajah makan dengan tengok makan pun ya Allah takut pergi. Okey, minta order air. Order pun teh ais gelas besar. Insya-Allah waktu buka puasa. Jadi waktu malam tu kilang terpaksa, dia kata aku terpaksa buat overtime
bekerja mesti itu pasal kerja lebih teruk lagi nak dibandingkan ketika mana sebelum puasa jadi. Maka kita tolak, kita tak boleh gunakan hailah tadi. Sebab itulah hailah yang ulama letakkan bagi orang yang berpuasa bukan untuk diet, bukan untuk stopkan injil dia, tapi tujuannya satu sahaja, iaitu la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu akan jadi orang yang bertakwa. Ini nilai dia orang yang bertakwa. Apa dia orang yang bertakwa? Dalam Al-Quran Allah sebut satu ayat pada surah Al-Baqarah. Apa kata Allah? Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah dia kitab Al-Quran yang menjadi petunjuk kepada yang tidak ada keraguan baginya dan menjadi petunjuk kepada orang-orang yang muttaqin. Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin. Siapakah orang yang muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, dan sehingga akhir ayat. Yang pertama, orang yang muttaqin itu adalah orang yang beriman, percaya tentang perkara-perkara yang baik. Apa maksud perkara yang baik? Benda yang kita tak nampak. Soal iaitu pahala, dosa dan pahala. Soal syurga dan neraka, cerita tentang hari akhirat. Maka semua ini adalah benda-benda yang baik yang kita tak dapat tengok dengan mata, tetapi kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan percaya, dan kita beramal untuk kerana benda tadi. Apa kesan daripada situ? Kalau kita tengok, contoh nak ceritakan orang yang bertakwa ni kenapa hebat sangat-sangat orang yang bertakwa, orang yang hebat. Ini salah satu daripada sifat-sifat orang yang nak jadi hero. Dia mesti seorang yang bertakwa. Sebab apa Nabi sebut? Bukan bermaksud orang yang kuat itu adalah orang yang kuat bergusti, tetapi orang yang kuat itu orang yang dapat menahan hawa nafsunya ketika marah. Poin dia, orang yang dapat tahan hawa nafsu. Bukan sekadar marah, bahkan dalam bab-bab yang lain. Kita tengok dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada satu ayat yang lain. Allah sebut, wa idh qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Waktu Allah sebutkan kepada para malaikat, aku nak jadikan khalifah, seorang khalifah di atas muka bumi Allah ini. Maka apa kata malaikat? Wahai Tuhan kami, kenapa kau nak jadikan seorang, iaitu makhluk atas muka bumi ini, sedangkan kamu dah menjadikan makhluk-makhluk yang lain sebelum ini, tetapi mereka melakukan kerosakan di atas bumi. Siapa yang Allah jadikan sebelum dijadikan manusia? Sebelum Allah jadikan manusia ke atas muka bumi ini, Allah dah pun jadikan bumi ini dihuni oleh jin dan syaitan. Dan jin dan syaitan yang telah melakukan kerosakan ke atas muka bumi ini, Allah putuskan general bagi jin dan syaitan, iaitu iblis. Siapa buka tafsir kita akan tahu cerita ini. Kenapa tujuan iblis diputuskan? Iblis datang untuk membunuh dan menghalau jin-jin dan syaitan-syaitan yang jahat. Sebab itulah kita katakan hutan, pulau, laut, tempat-tempat yang tidak ada orang, tempat jin bertendang. Sebab apa? Tempat jin yang semua dah kena halau oleh iblis pada awalnya. Kemudian Allah nak memakmurkan muka bumi ini dengan memutuskan manusia untuk menjadi khalifah Allah di atas muka bumi. Tetapi malaikat bertikaikan. Kenapa menjadikan manusia? Sedangkan makhluk sebelum ini dah dijadikan, mereka tak buat baik pun, dia buat jahat atas muka bumi. Akhir sekali Allah mengatakan, aku tahu apa yang kamu tidak ketahui. Baik. Kemudian datang pula satu ayat yang lain setelah mana? Sampai kepada zaman Nabi kita Muhammad SAW. Turun satu ayat kepada Nabi, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf syahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Poinnya saya ambil satu ayat dalam surah Al-Qadr tadi, yaitu tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Allah turunkan malaikat pada malam Lailatul Qadar, dan juga roh, iaitu Jibril. Malaikat-malaikat yang lain bersama dengan Jibril min kulli amr, dengan membawa iaitu pelbagai urusan-urusan, iaitu doa-doa yang diangkat bertemu dengan Allah bagi orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar tadi. Soalan yang dikemukakan oleh ulama, kenapa Allah turunkan malaikat pada malam Lailatul Qadar?
Sebahagian mufassirin menjawab tujuan Allah turunkan malaikat pada malam dan kepada untuk membuktikan kepada malaikat yang mempersoalkan kepada Allah kenapa dijadikan manusia ke atas muka bumi ini. Maka Allah nak mengatakan, hei kau malaikat, engkau kami jadikan, iaitu setting malaikat ni setting yang tidak ada nafsu. Sebagaimana Allah sebut, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ni dia takkan melakukan dosa sama sekali dekat Allah kerana dia dah disettingkan dalam diri dia tidak ada hawa nafsu. Sedangkan manusia, Allah jadikan dalam diri mereka hawa nafsu. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan demi jiwa yang kami jadikan dan kami ilhamkan pada jiwa tadi dua benda, nak buat baik ataupun nak buat jahat. Inilah cabaran bagi manusia. Sedangkan malaikat Allah jadikan dia dalam keadaan yang baik, tak ada masalah, letaklah dekat mana sekalipun, malaikat tak akan melakukan dosa pada Allah kerana setting dia ada setting yang baik. Baik, maka Allah nak katakan, hei engkau malaikat, kau turun dekat muka bumi sekarang ini juga, kau pergi tengok malaikat manusia yang kau katakan dahulunya mereka akan melakukan kerosakan, walaupun mereka tak pernah kenal aku, walaupun mereka tak pernah tengok aku, mereka tak pernah tengok surga aku, mereka tak tahu pun bagaimana neraka, tetapi mereka boleh beriman bangun di tengah malam dalam keadaan mereka tak tahu pun apa yang mereka dapat untuk beribadat kepada aku dalam keadaan tulus dan ikhlas. Ini kehebatan manusia yang ada. Sebab tu kalau kita tengok ketika mana salah satu hari Nabi bertanya kepada sahabat-sahabat radhiyallahu alaihi wasallam. Apa tanya soalan Nabi? Nabi tanya, "Atadaruna man asyaddu imanan lillah?" Siapa yang boleh jawab dekat sini? Kata Nabi, siapakah orang yang paling hebat imannya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Paling hebat imannya kepada Allah. Jawab seorang sahabat, al-malaikah. Sudah tentu malaikat ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan tak mustahil, sudah tentu, bala. Sudah tentu, bala bahasa Arab, maksudnya sudah tentu malaikat jadi orang yang hebat kerana mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang sahabat lain pula jawab, ar-rusul wal anbiya. Rasul-rasul dan para anbiya, mereka lah yang paling hebat iman mereka kepada Allah. Jawab Nabi, bagaimana mereka tidak beriman kepada Allah sedangkan wahyu diturunkan ke atas mereka? Sudah tentu mereka jadi orang yang hebat. Maka Nabi, sahabat bertanya, izan man ya Rasulullah. Jadi siapakah orang yang hebat imannya di sisi Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yalqani fi hayati walakin yu'minu bi. Orang yang hebat, orang yang kuat, orang yang hebat di sisi Allah itu adalah orang yang tidak pernah bertemu dengan aku, kata Nabi, tetapi mereka boleh beriman kepada aku. Ini orang yang paling hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan paling hebat imannya. Maka sebab tu Allah turunkan malaikat suruh tengok, lihat bagaimana manusia-manusia yang hebat, walaupun mereka tak tahu pun apa yang mereka dapat, tetapi mereka tetap beramal dan mereka melakukan juga ibadat kepada aku. Berbanding dengan kamu semua wahai malaikat, turun dan saksikan apa yang mereka telah lakukan di atas dunia. Ini kehebatan kita kata orang-orang yang mempunyai sifat takwa tadi, orang yang beriman dengan perkara-perkara yang baik. Baik, dalam satu kitab Muqashifatul Qulub, kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia ceritakan tentang kisah seorang perempuan yang dalam hati dia ada takwa. Allah uji perempuan ni, apa ujian Allah bagi? Allah uji dia dengan kesusahan. Suami sakit, anak ramai. Orang Arab ni anak ramai. Okay. Suami sakit, anak ramai. Anak menangis, nak makan, nak lapar, tetapi makanan tak ada kat rumah dia. Maka apa berlaku? Isteri dia ni rasa, ya Allah, macam mana aku nak buat? Sampailah dia ambil keputusan, dia kata tak dapat tidak, aku terpaksa keluar untuk pergi cari makan, pergi minta sedekah dekat orang. Pergi dah satu rumah orang kaya, ketuk pintu. Orang kaya tu pun buka pintu, kemudian orang tanya dia, kamu nak apa? Dia kata, aku datang nak minta sedekah, anak-anakku nangis kat rumah, tak ada makanan. Kalau ada makanan ataupun nak bagikan duit, bagilah kat aku untuk aku beli makanan kepada anakku. Lelaki tadi tengok perempuan yang datang minta sedekah, tengok cantik lagi. Betul. Kalau di bulan Ramadan, saya duduk di Syria, Ramadan yang paling, saya rasa paling best. Ramadan yang paling best, Ramadan ketika mana berada di Syria. Kerana suasana orang, semua orang beribadat. Lepas kita keluar solat tarawih itu, dia ada dua barisan beratur, orang beratur dua barisan. Satu barisan lelaki, satu barisan perempuan. Apa tujuan mereka ni beratur? Minta sedekah.
Bayangkan yang lelaki datang minta sedekah, yang perempuan datang minta sedekah, masjid kata boleh yang minta sedekah dengan syarat batu panjang-panjang. Siapa nak bagi boleh bagi kat kamu. Dia orang tak nak bagi, kamu tak boleh paksa. Antara yang ramai-ramai batu, kita batu tu umur 17, 18, 19 tahun. Kita cari kawasan hak perempuan batu ni. Pergi cari peminta sedekah yang perempuan. Tengok pakai pakaian, tengok rupa dan pakaian, kita tak sangka pun yang itu adalah peminta sedekah. Orang Arab Syria pula orang Arab yang paling cantik sekali. Pakai jubah, kalah jubah agak-agak kita pakai kat sini. Jubah warna hitam. Okey, kemudian yang pula minta sedekah kat orang tengok muka cantik. Pakai jubah pula jubah hitam, tak nampak sangat dia punya wajah dia tadi. Kawan saya bisik kita ajak dia balik rumah. Tak pun tanya dia, kalau kawan dengan aku nak tak? Tapi kadang-kadang dia jahat macam tu sebab cantik sangat. Dan ini yang berlaku dekat makcik tadi. Dia pergi dan minta sedekah, tiba-tiba tu rumah tu kata, boleh aku nak bagi sedekah kat kau dengan syarat, satu syarat. Kau tidur dengan aku akan bagi kat kau makanan. Apa kata orang tu? Boleh pula. Assalamualaikum. Dia kata, sorry lah, dia kata, aku tak layan. Akhirnya sekali dia pun balik. Dekat-dekat nak sampai dengan rumah, dengar anak tu menangis kat rumah. Menangis. Jadi apa buat tak sampai hati dia, anak lapar, makanan tak ada, anak menangis. Ibu ni dia tak sampai hati dengan anak dia susah. Tak percaya? Tengoklah bulan puasa nanti. Terutama adik kita yang perempuan. Mesti mak akan call. Kau makan apa buka puasa? Okay. Mesti kita akan jawab apa? Tak makan apa, mak nasi lemak saja. Allah sedihnya. Minggu depan kau balik, aku pergi ambil kau. Sebab sedih dengar anak makan nasi lemak. Dia tak sedar anak dia belakang macam-macam. Tapi anak dia saja dia dah buat kesian. Saya waktu dekat Syria. Waktu kita kata manusia ni bila diuji dia akan jadi kuat. Waktu dekat Syria, malam tu besok nak raya, malam raya. Okey. Raya malam raya, kawan-kawan yang rumah ada yang balik kat Malaysia, ada yang pergi berjalan buat cuti. Saya seorang saja dekat rumah tahun pertama saya belajar di Syria umur 17 tahun. Kita pula tak pernah berpisah dengan keluarga tempat yang jauh. Last sekali malam besok nak raya, duit pula tak ada, pergi cek dalam poket, ada lebih kurang 20 sen saja. Malam raya tu saya keluar pergi kedai beli biskut. Biskut lebih kurang harga 20 sen, biskut kecil saja. Kau balik ke rumah, tak makan pun, tak, kat atas meja. Pagi besok bangun awal nak pergi solat air raya. Pergilah kat dapur tengok teh tak ada, gula tak ada, orang pun pejam. Gula tak ada, teh tak ada. Dan sekali apa saya buat? Ambil cawan, tak ada letak paip air, minum air kosong, ambil biskut yang saya beli tadi, makan. Dah berenang lah yang kita sedih. Allah, air raya pertama, kau makan macam tu. Tak pula, pergi lagi tabak-tabak. Okey, keluarlah pergi semayang raya. Nasib baik takbir raya orang Arab ni dia tak takbir macam orang Melayu, takbir yang Melayu-Melayu. Orang Arab takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. So takbir yang bersemangat. Tak ada kadar orang pun yang kena takbir. Takbir orang Melayu Allah. Dengar Allah tu pun dah meleleh dah kita. Nasib baiklah yang takbir tu takbir yang ganas sikit. Aku boleh tahan lagi. Nanti balik tak boleh jadi. Waktu tu dia ada kedai-kedai yang kita boleh call kat Malaysia tapi boleh hutang lah, hutang. Dia mau pergi lah kedai tu telefon balik Malaysia. Telefon rumah saya, kau raya kau makan kau apa hari raya? Kita pun cakap lah makan biskut. Sebut makan biskut, apa lagi? Mak kita, dia dengar kita makan biskut, menangis. Dia kata kenapa kau makan biskut? Tak ada duit. Asal kau tak cakap kau tak ada duit? Dia kata kau tunggu sekejap, call kakak kau. Kakak saya duduk kat dia tu. Dia call kakak saya, dia kata apalah mau biarkan adik kau makan biskut hari raya, kau nak bagi duit kat dia. Kakak saya pula call saya balik pula, dia kata nama saja jantan. Saya kata apa pun dia kata sentimental, itu pun dah menangis. Macam tu kan, ceritakan betapa sedih. Sedih ya, bila tengok anak tak makan. Baik, kita mungkin macam tu, mak kita tanya, last kali dia balik tengok anak tak makan ni. Ya Allah, rasa sedih sangat-sangat. Dan kesian, dia keluar balik. Patah balik pergi rumah lelaki tadi ketuk. Lelaki tadi keluar, macam mana? Aku setuju untuk tidur dengan kau. Maknanya dia sanggup korbankan diri dia semata-mata untuk tujuan anak tadi. Tak apalah, masuk ke dalam rumah. Ketika mana lelaki tadi naik ke atas tubuh badan perempuan tadi, apa berlaku? Tiba-tiba badan dia menggigil. Kamu tak payah bayang lah, dengar cukup dia bayang. Kemudian badan dia menggigil badan perempuan tu. Lelaki tadi bertanya, kenapa yang kau menggigil? Inni akhafullah. Dia mengatakan, aku takut sangat-sangat ke Allah. Kemudian kata lelaki itu, kalau engkau yang miskin dan susah pun takut kepada Allah, kenapa aku yang kaya tidak takut kepada Allah? Sepatutnya aku
aku patut lebih takut kepada Allah nak dibandingkan dengan engkau. Itu keadaan dia. Akhir sekali, lelaki tadi ambil makanan bagi kat perempuan tu, kau pulanglah dan bagi makan kepada anak-anak kau, dan aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Nilai takwa. Takwa itu menjadikan perisai kepada manusia. Ada tak dalil yang menunjuk? Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Muaz bin Jabal. Muaz ni seorang budak muda. Bahkan Nabi pernah 2 kali Nabi puji Muaz bin Jabal. Kali yang pertama Nabi sebut, "Ya Muaz, inni la uhibbu, wahai Muaz, aku sayang sangat-sangat engkau." 3 kali Nabi sebut, "Ya Muaz, inni la uhibbu, wahai Muaz, aku sayang sangat-sangat engkau." Maknanya orang yang Nabi sayang ni sudah tentu orang yang hebat. Dan salah satu hadis yang lain pula Nabi sebut, "A'lamu ummati fil halal wal haram Muaz bin Jabal." Orang yang paling alim dalam bab perkara halal dan haram adalah Muaz bin Jabal. Baik, satu hari Muaz bin Jabal ni datang kepada Nabi. Dia pun tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin udkhilul jannah wa yuba'idni minan nar." Wahai Rasulullah, boleh tak kau ceritakan kepada aku benda yang kalau aku buat aku boleh masuk syurga, dan kalau sekiranya aku tinggalkan boleh menjauhkan aku daripada api neraka. Apa respon Nabi bila seorang lelaki tanya kepada Nabi soalan yang macam tu? Maka Nabi menjawab, "Ya Muaz, laqad sa'alta bi su'alin 'azim." Wahai Muaz, sesungguhnya engkau telah tanya kepada aku satu soalan yang cukup hebat. Maknanya Nabi puji soalan dia kerana soalan itu berkisar tentang syurga dan neraka. Siapa yang dalam hidup dia ada lebihkan syurga dan dia takutkan kepada neraka, maka orang itu masuk dalam kategori orang-orang yang hebat. Kalaulah tanya soalan pun Nabi dah katakan hebat, bagaimana pula orang yang jaga diri dia daripada api neraka dan orang-orang yang beramal semata-mata kerana nak dapatkan syurga. Akhir sekali Nabi mengatakan, "Walaqad yasirun liman yassarahu Allahu alaihi." Sesungguhnya Allah akan mempermudahkan bagi sesiapa yang Allah nakkan kemudahan untuk dia dapatkan syurga dan jauhkan daripada api neraka tadi. Nabi pun cerita rukun iman dan rukun Islam kepada Muaz bin Jabal, dan Nabi cerita, "Hal adulluka ala abwabil khair." Nak tak aku ceritakan kepada engkau pintu-pintu kebaikan? Nabi pun sebut salah satunya iaitu as-sawmu junnatun, kata Nabi. Puasa itu adalah perisai bagi manusia. Puasa adalah perisai bagi manusia. Maknanya orang yang berpuasa itu dia mampu jadikan puasa itu sebagai perisai bagi diri dia. Sebab itulah nak tunjukkan sehingga Allah mengatakan, "La'allakum tattaqun." Mudah-mudahan kamu jadi orang yang bertakwa. Sebab apa? Sebab puasa yang dia telah jadikan tadi. Puasa mendatangkan rasa gerun dan takut. Puasa menjadikan diri kita ada perisai yang menjadi perisai kepada diri kita daripada perkara-perkara yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kisah lelaki perempuan yang saya sebutkan tadi dalam bab yang dinamakan sebagai takwa. Maka ini kehebatan yang kita namakan sebagai kehebatan perisai takwa tadi. Baik, kalau kita tengok di dalam bulan Ramadan, apa yang Allah haramkan kepada kita? Orang yang berpuasa pertama sekali dia tak boleh makan dan minum daripada pagi sampai kepada waktu maghrib, subuh. Baik. Orang yang berpuasa boleh tak dia bercakap benda yang kotor? Dia tak boleh cakap benda yang kotor. Dia tak boleh tengok benda yang haram. Dia tak boleh dengar benda yang haram. Sebagaimana kata Imam Ghazali, jenis 3 puasa. Puasa pertama, puasa orang awam. Apa dia puasa orang awam ni? Puasa orang awam, puasa dia hanya sekadar tahan mulut dia daripada masuk makanan, telinga dia tak jaga, mata dia tak jaga, mulut dia tak jaga. Lebih-lebih lagi duduk kat dalam MMU, ada seorang budak lelaki pernah cakap kat saya, "Ustaz, dah kita nak jaga macam mana Ustaz duduk dalam MMU, pusing kanan ada, pusing kiri ada, tengok depan ada, tengok belakang ada. Ni mata ni naik, orang kata pun naik terbelah mata saya Ustaz. Macam-macam benda aku boleh tengok." Baik. Dalam MMU ni, maknanya orang yang hebat, orang yang bertakwa ni, orang yang berpuasa, antara benda yang dia kena jaga adalah mata, mulut, telinga. Maka kata Imam Ghazali, puasa orang awam dia hanya jaga mulut, dia tak jaga mata, dia tak jaga telinga, dia tak jaga benda-benda yang lain. Sedangkan puasa orang yang khawas, orang yang istimewa, orang yang tertentu ini, puasa tingkatan kedua,
dia jaga diri dia daripada makan dan minum, dia jaga juga telinga dia daripada dengar yang haram, jaga mata dia daripada melihat benda yang haram, dan jaga mulut dia daripada memperkatakan perkara-perkara yang haram. Baik, puasa tingkatan kedua dalam bab jaga tadi. Adakah ketika mana di luar daripada bulan puasa kita dituntut untuk boleh tengok benda yang haram? Tak boleh juga. Waktu luar daripada bulan puasa, adakah kita boleh bercakap benda yang haram? Tak boleh juga. Adakah kita boleh dengar benda yang haram? Tak boleh juga. Tapi kenapa dalam bulan puasa kita tak boleh? Ada orang yang mana dia tak buat pada bulan puasa, tapi mungkin dia buat di luar bulan puasa. Maka sebab Allah nak didik kita, nak jadikan bulan puasa ni sebagai medan untuk kita nak mentarbiah diri kita dalam bab perkara-perkara yang Allah haramkan. Maka supaya apa? Supaya kita dapat keluar daripada bulan puasa jadi orang yang hebat. Sebab itu ulama memanggil bulan puasa ini dengan Madrasah Ramadan. Kenapa Madrasah Ramadan? Sekolah Ramadan ataupun Universiti Ramadan. Kamu nak masuk MMU, kamu masuk bayar duit. Mula-mula nak masuk itu dah beribu-ribu dah. Tapi untuk masuk Madrasah Ramadan ini, yang nak jadikan kamu orang yang baik, tak perlukan apa-apa bayaran. Yang memerlukan satu benda saja, iaitu juhud. Apa dia juhud? Iaitu mujahadah, iaitu bersungguh-sungguh, iaitu kena pengorbanan yang cukup tinggi untuk nak dapatkan benda yang cukup hebat. Nak masuk AMU, nak dapatkan ilmu, mungkin ilmu dapat, tapi banyak juga benda-benda lain yang tak elok kita dapat. Tapi masuk bulan Ramadan, siapa yang bermujahadah pada bulan Ramadan, maka dia akan dapat satu nilai yang cukup hebat di sisi Allah, iaitu nilai takwa. Apa kesan daripada nilai takwa? Kesan dia dalam mata dia, telinga dia, mulut dia, daripada melakukan perkara-perkara yang kita harapkan tadi. Baik, itulah terutama yang ada kat sini lebih kepada lelaki dan perempuan. Adik-adik kita lelaki perempuan yang muda-muda, kadang-kadang mungkin suka. Ada orang dia boleh jaga mata tapi dia tak boleh jaga telinga. Ada orang dia boleh jaga telinga tapi dia tak boleh jaga mulut. Sebab tu dalam Islam, apa Nabi pesan kat kita? Nabi sebut satu benda, may yahman lima bainal lihyai wa ma bainal faqidain. Siapa yang dapat bagi satu jaminan kepada aku, dia dapat jaga apa yang ada di antara dua pipi dia. Apa yang kata Nabi? Siapa yang boleh bagi jaminan ke aku, dia boleh jaga benda yang ada di antara dua pipi dan apa yang ada di antara dua gelanggang. Baik, apa yang ada di antara dua pipi? Mata dan juga mulut dan juga telinga. Ini tiga anggota tubuh badan manusia yang menjadikan kadang-kadang manusia banyak dapat dosa disebabkan benda-benda tadi. Dan apa yang ada di antara dua gelanggang adalah kemaluannya. Sebab itu kalau kita tengok dalam Islam menganjurkan kita bagi lelaki dan perempuan dalam bab menundukkan pandangan mata, tapi bukan dengan cara tunduk kepala, tapi tundukkan pandangan. Allah sebut dalam Al-Quran, wa qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfazuna furujahum. Katakan kepada lelaki-lelaki yang beriman, tundukkan pandangan mata mereka dan jagalah kemaluan mereka. Baik, maksud tundukkan pandangan ni macam mana? Adakah jalan tunduk? Bukan jalan tunduk. Ada orang yang jalan tunduk, tidak jalan, kita langgar tiang. Lepas tu bukan jalan tunduk yang dikehendaki. Maksud tundukkan pandangan mata, iaitu jangan melihat benda yang haram. Tengok benda yang haram, kali pertama boleh tertengok, tapi kena alihkan ke arah yang lain. Sebagaimana hadis Ali karamallahu wajhah. Satu hari Ali tengok seorang perempuan. Kemudian apa Nabi kata ke Ali? Ya Ali, lakal ula wa laysa lakas sani. Wahai Ali, kamu boleh tengok kali yang pertama sahaja, bukan kali yang kedua. Kali pertama tak apa, tapi kali yang kedua dikira dosa. Saya waktu dekat Syria, waktu itu dalam kawasan tempat kolej yang saya belajar tu, kawasan pusat Belibelah. Okay, jadi waktu mula-mula sampai, kawan-kawan abang-abang yang sini cakap, Najib, besok kalau kau pergi kat kolej kau lalu kawasan Pasar Hamidi, kawasan tu shopping kompleks. Kalau kau jumpa dengan perempuan yang cantik kat depan kau, dia dah terlepas kat belakang, kau jangan toleh tengok. Saya ingat jangan toleh tengok sebab haram. Dia tanya saya, tapi kita tanya kenapa tak boleh tengok. Dia kata sebab tak payah toleh. Dia kata sebab yang akan datang tu lagi cantik. Saya tak payah nak toleh-toleh lagi kat belakang, sebab yang akan datang lagi cantik. Sampai macam tu sekali. Sebab itulah kalau kita tengok hadis Ibnu Abbas cerita satu hari, dia kata Nabi bawa naik unta. Nabi letak aku ke atas unta. Waktu dalam Hujjatul Wada, haji yang terakhir Nabi. Waktu tersebut kata Ibnu Abbas, aku nampak perempuan daripada Bahrain sedang mengerjakan haji. Aku asyik berpandang mata. Nabi pegang kepala aku, Nabi tolehkan diri.
Kemudian aku tengok lagi Nabi tolehkan aku ke kiri. Aku tengok lagi Nabi tolehkan aku ke kiri sehingga Nabi mengatakan lakal ula wala tattabi'an nazrata nazrah. Jangan kamu jejaki satu pandangan ke satu pandangan yang lain. Kali pertama tertengok tak ada masalah. Kali yang kedua dihukumkan haram. Ada orang cakap, ustaz saya tengok sekali saja ustaz, tapi saya tengok lama. Boleh tak ustaz? Tak kira. Tengok kena toleh ke arah yang lain. Sebab tu kalau kita tengok, ada ulama mengatakan 3 syaitan ada dekat lelaki, 3 syaitan ada dekat perempuan. Orang yang nak jadi orang yang hebat ni, dia kena ambil benda ni. Nak jadi hero ni dia kena ambil. Kata ulama 3 syaitan yang ada dekat lelaki, dia kena paling kuat dia kena lawan dengan syaitan ni. Dan 3 syaitan dekat perempuan. Syaitan pertama dekat lelaki, apa tahu? Boleh. Syaitan pertama sekali yang duduk tengok dekat orang lelaki, kat mana tempat dia duduk. Syaitan pertama adalah mata dia. Mata orang lelaki ni mata yang cukup hebat adalah orang begitu. Dia tengok depan tapi dia boleh tengok kiri dan kanan. Dia boleh tengok perempuan pakai baju kurung tapi dia boleh tukar pakai pesen-pesen yang berbagai. Itu orang lelaki. Sebab tu mata lelaki adalah syaitan yang pertama sekali ada pada kita. Sebab tu kebiasaan orang lelaki ni yang berkapal ni, dia menggunakan istilah cinta pandang pertama. Sebab tu bermula daripada mata. Sebab tu orang kata daripada mata turun ke hati. Istilah bercinta orang panggil panahan Arjuna. Tahu panahan Arjuna? Beliau buka kamus, beliau panahan Arjuna. Okey baik. Tengok mata, dia datang turun ke hati. Maka yang pertama mata, kemudian yang kedua syaitan, yang kedua adalah hati dia. Hati ni jadi scanner. Dia scan. Itu yang dia tukar berbagai bentuk. Tengok apa macam tu dia boleh tukar, dia boleh khayal. Sebab tu kadang-kadang saya selalu sebut kalau budak perempuan, orang lelaki ada yang kadang-kadang dengar suara perempuan pun dia dah boleh jadi gerak. Sebab apa? Dia bukan tengok saja ni, hati dia ni yang menjadi tempat pusat yang untuk menukarkan daripada benda yang biasa menjadi luar biasa. Jenis pula orang lelaki ni jenis yang perasan. Kadang perempuan tu senyum kat orang lain, tiba-tiba dia duduk kat tengah. Dia pun dah perasan perempuan ni senyum kat dia. Balik rumah tidur tangan letak kat atas dia. Dia senyum dekat aku. Ini masalah orang lelaki ni. Okey baik. Syaitan itu hati. Syaitan yang ketiga ada pada orang lelaki sebenarnya. Apa tu? Kemaluan dia. Sebab tu Allah kata waqul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfazuna furujahum. Katakan kepada lelaki yang beriman, tundukkan pandangan mata mereka dan jaga kemaluan mereka. Baik, tengok pula syaitan yang ada kat perempuan tu. Syaitan yang pertama ada pada perempuan adalah pandangan dia, pandangan mata, lirikan mata. Orang lelaki paling kalah dekat lirikan mata perempuan. Sebab tu kalau perempuan tengok orang lelaki lama-lama, confirm orang lelaki tadi tu akan perasan. Orang lelaki tadi akan perasan ni. Sebab tu mata perempuan cukup, dia punya cukup tajam. Bahkan cukup memberi kesan kepada hati lelaki. Ini yang dikatakan panahan Arjuna ni. Perempuan tu tengok lelaki, panahan mata kepada lelaki tadi. Okay. Kalau kamu duduk kat orang Arab dia pakai produk. Okay. Walaupun dia pakai produk, dia orang sebab tu antara pakaian yang dia orang kena pakai. Jadi dia orang nak fashion suka. Sebab pakaian tu memang dah macam tu, tak boleh nak fashion lagi dah. Nak fashion sangat aku letak dah mana-mana kat baju tu dah dia fashion. Kat muka pun nak make up pun dah tutup tinggal mata. Apa dia make up? Dia make up bulu kuning dia dengan mata dia. Mata tu nampak mata, kadang-kadang naik kelas. Okey, kita berdiri tengok bertentang dengan perempuan Arab yang pakai produk. Dia tengok mata kita, sekali dia tengok saja terus dia tusuk tu sampai ke hati. Betul. Sebab mata saja dia tengok. Sebab tu kita katakan mata orang perempuan yang cukup bahaya. Memang cukup bahaya. Baik. Sebab tu syaitan pertama ada pada perempuan adalah pada pandangan dia. Pandangan mata yang ada dalam mata dia. Syaitan yang kedua daripada perempuan, cuba tukar dia. Cuba tahu. Mulut bukan. Mulut tu syaitan bab lain tu. Okey. Syaitan yang kedua daripada perempuan adalah kelembutan dia. Bukan nak kata jangan lembut, tapi kadang kalau kelembutan perempuan menjadi syaitan bagi perempuan. Apa maksud kelembutan kat sini? Kelembutan mudah cerita gatal lah, gada-gada. Maknanya dia yang sengaja gedik-gedik. Istilah gedik tambah S sikit kat belakang. Gedik. Okey. Gedik ni yang kita katakan yang dia dah lembut. Kelembutan yang asal ada pada perempuan tak ada masalah pun. Sebab nampak macam mana Allah dah jadikan perempuan memang lembut. Tapi jangan melebih-lebihkan, melembut-lembutkan lebih daripada apa yang Allah dah berikan kat kita. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya nisa an-Nabi, wahai isteri-isteri Nabi,
lastunna ka ahadin minan nisa ini taqaitunna. Kamu tidak sama sebagaimana perempuan-perempuan di luar sana sekiranya kamu bertakwa. Karena ini ciri-ciri orang bertakwa ni, hasil daripada Ramadan tadi. Ini taqaitunna, kalau sekiranya kamu bertakwa, kamu tak sama macam perempuan kat luar sana. Fala tahdha'na bil qawl, jangan kamu melembut-lembutkan suara kamu. Fayatma'al ladzina fi qalbihi marad, nescaya disebabkan kelembutan yang kamu ada-adakan tadi menjadikan lelaki yang mempunyai perasaan penyakit di dalam hati akan tertarik pada kamu. Allah ceritakan ada lelaki yang mempunyai penyakit apa? Penyakit perasaan. Kadang-kadang tak ada apa-apa pun, tapi disebabkan perempuan tadi yang melembut-lembutkan suara dia, maka menjadikan lelaki tadi perasaan. Kadang-kadang disebabkan perempuan ini dah memang lembut, dia tulis, awak terima kasih ya, okey, buat gambar senyum, tak pun buat gambar kedip mata sikit. Okey. Yang tu kadang-kadang boleh jadi lelaki, boleh jadi perasaan. Kamu buat balik tidur, lutut tak naik kat daya. Tu kena mesej, ya Allah dia senyum kat aku. Kadang tak ada apa pun. Itu baru mesej, belum lagi kita kata kelembutan yang dibuat betul-betul. Sebab tu saya selalu sebut kat student saya kata kat dia orang, kamu kalau jumpa saya kat mana-mana tempat, tak kira lah kat mana-mana tempat, kat disco ke kat main game ke kat luar, kamu nak bagi salam kat saya, tak ada masalah, bagilah salam. Tapi cara kamu bagi salam tu agak-agak lah. Ni jumpa, Assalamualaikum Ustaz. Saya kata Ustaz boleh tunggang kalau macam tu. Tak payahlah nak lembut-lembut, bagi biasa cukup. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz ada apa, kita pun tak kata apa. Ini siap salam panjang pula tarik nama harakat. Dia kata Ustaz boleh buat. Lepas tu dia kata jangan melempar-lempar dalam bab tu. Fala taqwa nabil qaul, jangan kamu melembutkan suara kamu. Ayat ma'alladzina fi qalbihi marad, akan menyebabkan lelaki-lelaki yang mempunyai penyakit dalam hati dia akan tertarik pada kamu. Ini yang kita katakan bahaya. Bukan maksud jangan lembut, besok kamu pergi beli gas tanggung kat atas baru, tidak. Bukan itu maksudnya. Lembut sebagaimana yang memang dah ada, okey. Tapi jangan sengaja melembut-lembutkan lagi, tujuan untuk nak mendapat perhatian daripada mana-mana lelaki. Baik itu syaitan yang kedua. Syaitan yang ketiga ada lagi seorang perempuan, apa dia? Sama sebagaimana lelaki, iaitu kemaluan yang juga. Maka ketiga-tiga benda ini menjadi syaitan kepada lelaki dan juga perempuan kalau sekiranya tidak ada satu senjata yang dinamakan senjata takwa bagi mereka. Lepas tu kita perlukan sangat-sangat, iaitu puasa ini tujuannya nak kekang, nak kontrol, nak jaga nafsu kita daripada melakukan. Dan bulan Ramadan nak tempat sebaik-baiknya untuk kita nak latih diri kita dalam perkara-perkara yang diharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, adik-adik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itu saya cerita sikit intro kaitan dalam puasa. Dah sejam dah. Okey, saya ambil sikit lagi. Kebetulan dah buka permintaan, Ustaz minta Ustaz cerita tentang Isra' dan Mi'raj dengan puasa, dan kita nak kaitkan daripada kedua-dua benda tadi, bagaimana nak jadikan kita seorang hero, superhero. Tadi saya dah sebut hero bagi Nabi kita, yang Nabi kita sebut orang kuat, bukan orang kuat berlawan, bukan orang kuat apa-apa, tapi orang yang boleh jaga kontrol hawa nafsu dia. Antaranya kita dah sebutkan tadi. Sekarang ni kita masuk cerita tentang Isra' dan Mi'raj. Baik, cerita Isra' dan Mi'raj. Biasaan orang nak cerita Isra' dan Mi'raj, nak cerita tentang ketika mana Nabi dimi'rajkan naik ke atas. Tapi saya nak bawa adik-adik semua, kita kembali balik ke belakang, menyelusuri ke belakang sebelum berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Apa yang berlaku kat Nabi sebelum berlakunya Isra' dan Mi'raj? Dua benda yang besar berlaku kepada Nabi. Yang pertama, satu tahun yang dinamakan Amul Hazni, tahun duka cita. Tahun duka cita kepada Nabi. Kenapa tahun duka cita? Kerana dua orang yang cukup berjasa kepada Nabi, yang menjadi tulang belakang kepada dakwah Nabi, telah meninggal dunia. Siapakah orangnya? Yang pertama adalah isteri Nabi, iaitu Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Baik. Yang kedua, Abu Talib, bapa saudara Nabi. Bila meninggal dua orang ini, Nabi sedih sangat-sangat. Waktu yang sama dakwah Nabi ini diganggu dengan pelbagai cara. Nabi pergi ke Taif sehingga Nabi dilontarkan dengan batu, dihalau, dicerca dan dimaki. Akhir sekali Nabi melarikan diri, Nabi pergi cari perlindungan, duduk kat dalam satu kebun. Kebun apa? Iaitu kebun Utbah bin Rabi'ah, seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu. So asalnya dia belum sahabat lagi, belum Islam lagi waktu tersebut. Waktu Nabi berada kat dalam kebun itu, Nabi angkat tangan, berdoa pada Allah. Apa doa yang Nabi minta? Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati.
Ya Allah, aku pohon kepada Engkau, aku mengadu kepada Engkau tentang betapa lemahnya aku pada saat ini. Nabi seorang yang hebat tiba-tiba mengaku di hadapan Allah, aku lemah sangat-sangat, aku dah tak tahu dah nak buat apa-apa. Kenapa? Yang pertama sebab Nabi dah melalui tahun duka cita sedih. Waktu yang sama Nabi juga ditimpa dengan berbagai kesusahan disebabkan oleh kalangan musyrikin Mekah yang ada pada waktu tersebut. Maka Nabi dah stres, Nabi dah kena tekanan yang cukup hebat sehingga mentaliti Nabi dan juga emosi Nabi jadi pada tahap yang paling rendah. Cuma beza Nabi dengan kita, Nabi tahu cara macam mana nak tingkatkan balik kemampuan dan kekuatan Nabi. Macam mana Nabi buat? Iaitu Nabi mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah kekuatan luar biasa yang ada pada seseorang yang mampu untuk mengadu dan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka tidak minta kepada mana-mana makhluk. Karena kita membuat Allah. Sebab tu kita kena minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi angkat tangan dan mohon, ya Allah, aku minta kepada Engkau betapa lemahnya aku. Maka lihat, kesan daripada munajat Nabi itulah yang Allah telah mengutuskan Jibril alaihi salam dengan malaikat penjaga bukit. Allah utuskan Jibril. Jibril datang dan tanya, wahai Muhammad, Allah dah mendengar munajat engkau dan Allah minta aku bawakan malaikat penjaga bukit. Apa kata malaikat penjaga bukit? Wahai Muhammad, kalau engkau nak dan kau betul-betul geram sangat-sangat dekat orang yang beraniaya dengan kau boleh ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, kami akan angkat bukit Uhud dan kami campakkan atas orang yang buat jahat. Pilihan yang kedua, iaitu dengan cara kami hapuskan sebagaimana kaum Ad dan kaum Samud dihapuskan oleh kami. Kau pilih. Apa kata Nabi? Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, engkau ampunlah umat aku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Baik, apa yang tiba kita nak ambil kat sini? Yang pertama sekali, manusia ni dia ada pasang surut. Emosi manusia tak tetap. Kemudian manusia ni seringkali akan berada dalam situasi keadaan yang gelisah. Dan keadaan gelisah inilah yang menyebabkan ada orang terjun bangunan, ada orang makan pil, ada orang minum klorok, ada orang makan makan sabun dan sebagainya. Ada tension dalam hidup. Dan Nabi nak tunjukkan kepada kita orang yang stres, apa cara yang paling terbaik untuk mereka buat, sebagaimana Nabi sebut, fa izasta'anta fasta'in billah. Kalau nak mohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walau istama'atul jinna wal ins ala an yanfa'u lan yanfa'uka illa insya Allah. Kalau dikumpulkan jin dan manusia nak bagi manfaat kepada kamu, nescaya tak akan bagi manfaat melainkan diizinkan oleh Allah. Maka nak kena minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sebab tu hari ini kita tengok kita kena macam-macam masalah, fail subject. CGPA rendah, gagal dalam pelajaran, putus cinta. Pelajaran boleh tahan lagi ni, putus cinta lagi dahsyat. Ada seorang perempuan, waktu tu saya kerja di Kolej Jendal, mati 39. Waktu tu ada seorang budak perempuan masuk hospital sebab minum klorok. Kes dia putus cinta, tension dekat power dia tadi. Apa dia buat? Dia ambil klorok, minum klorok tu 1 botol minum klorok. Ditakdirkan umur panjang lagi. Orang cepat bawa dia pergi ke hospital. Besoknya ada orang belajar call, ustaz, ada budak kita masuk hospital pergi dia. Waktu tu saya jadi pegawai orang agama. Saya pun pergilah ziarah tengok dia pun dah sudah. Saya pun tunjuk kat dia, bagus. Awak bagus. Okey, dia buat. Mak ada, ayah dia ada kat itu. Saya tanya dia, kau tahu kenapa awak bagus? Orang lain sucikan diri, bangun tengah malam solat, taubat. Engkau lagi sebab kau suci diri, masuk minum klorok. Cakap masa lepas dia kata. Lepas ni tak payahlah nak ulang balik benda yang lama sebab dah bersih dah. Sebab kau minum klorok. Janganlah kau buat lagi benda yang kau bapak dia terburuk dia jadi malam dia. Okey baik. Ada seorang yang kedua pula, budak lelaki. Budak Melayu kita ni nak bunuh diri. Sebelum dia bunuh diri, dia pun hantar SMS. Okey, dia salam semua kat kawan-kawan semua, mohon maaf semua, aku nak bunuh diri. Hantar SMS kat kawan. Ambil controller, gantung kat leher, naik kat atas katil, tingkat 2, terjun. Okey. Terjun tak mati, tapi tercekik muka dah biru dah. Kawan yang dapat SMS tu hantar kata, kita ustaz, ada orang nak bunuh diri. Ayo kita orang pergi kat bilik dia, tendang pintu, tengok dah biru dah muka. Sebab tercekik, controller tercekik kat leher. Saya pun lepaskan apa semua, panggil telefon bapak. Bapak dia pun datang, kat depan bapak dia juga saya cakap. Dia kata, kau satu benda. Dalam dunia ni, kita nak buat apa-apa, kita kena ada ikhlas. Nak bunuh diri pun kita ikhlas. Engkau nak bunuh diri tapi kau tak ikhlas. Lain kali nak bunuh diri, jangan cerita kat orang. Kau naik ke bangunan, kau terkejut. Ini kau dah cerita kat orang lain, kau dah tak mati.
Kalau kau tak cerita kat orang, mungkin kau dah mati dah tadi. Dia bertuduk tadi. Ini masalah. Apa sebab? Stres dalam hidup. Maka apa cara paling terbaik untuk nak mengubati stres tadi? Fail exam, gagal dalam percintaan ke apa segala masalah-masalah tu, maka benda yang paling terbaik adalah kita bergantung harap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bangun di tengah malam, kita dah nak masuk bulan puasa, jadikan bulan Ramadan ini bulan untuk kita nak bermunajat kepada Allah sebagaimana yang Nabi buat sebelum berlaku yang peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita mungkin Allah tak uji kita dalam keadaan yang teruk. Saya cerita kat satu tempat, itu ceramah Isra dan Mi'raj, ada satu kes berlaku di Perlis. Dia kurang belasan tahun yang lalu, waktu itu saya masih sekolah rendah atau sekolah menengah macam tu lah. Seorang perempuan graduate daripada UM. Kemudian dia ni kahwin, dapat suami yang jenis jebol. Tahu jebol? Suami yang lakau lah, tak guna apa, satu sen. Dapat suami yang jahat, suami yang tak bagi nafkah, biarkan tinggalkan isteri, makanan pun tak ada, anak dah dapat 3 orang. Isteri pula tak dibenarkan bekerja sampai ke satu tahap, sama macam kes yang awal tadi, makanan dah tak ada kat rumah, anak-anak menangis. Isteri dah tension, sehari 2 boleh tahan sabar. Sampai dah berminggu-minggu suami tak balik, zaman tak ada handphone lagi. Maka apa dia buat? Dah sekali suami isteri tu dah tension sangat-sangat, anak menangis, dia pergi ambil, dah tak tahan, tak tahu nak buat macam mana. Pergi kat dapur, ambil pisau dan dia sembelih 3 orang anak dia. Dia 3 orang mati. Dah sekali dia keluar daripada rumah dia dalam keadaan dah tak waras, maknanya hilang akal, dah jadi gila. Muncul sebab tekanan dalam hidup. Baik, itu kes yang pertama. Kes yang kedua saya ceritakan berlaku di Bukit Besar Kedah. Seorang isteri juga. Suami yang baiklah, suami keluar pergi kerja, tinggal isteri kat rumah dengan 2 orang anak lelaki, seorang 5 tahun, seorang 4 tahun. Mungkin mak dia duk layan cerita Korea zamannya kat depan TV, dekat anak dia, nak pergi mandi bang? Abang pergi mandi kat dalam bilik air, bawa adik pergi mandi. Abang pun dah buka baju, adik buka baju, nak pergi kat bilik air, sampai kat dapur tengok pisau ada kat atas dapur. Abang ambil pisau, tengok ambil 2 bilah pisau. Baik adik jaga tenang, jom kita ambil pedang nak. Pedang. Abang main pedang dengan adik, abang tikam adik betul-betul. Tikam adik kena kat perut, kena berdarah, dan adik dia dah jatuh kat dalam bilik air. Dah jatuh bila tengok darah, abang dia panggil, dia kata, mak darah. Mak dia datang tengok-tengok adik dia tu dah nazak, dah jatuh kat dalam bilik air, dalam keadaan ada darah. Mak dia pun pegang anak dia ni yang berdarah ni. Abang yang tikam tadi pula lari pergi duduk dekat bawah kereta, menyobok takut. Apa buat? Mak dia keluar, masuk ke anak dalam kereta, start engine kereta, anak ada kat bawah kereta. Dan tadi 2 orang meninggal. 1 tahun tak bercakap dengan orang. Bayangkan 1 tahun tak bercakap. Stres, tension, macam-macam perasaan duka cita yang teramat sangat pada dugaan yang Allah berikan kepada dia. Orang yang macam ni, kalau sekiranya dia tak ada agama, apa dia akan buat? Kerja bangunan, dia makan pil, dia cari dadah, dia buat benda-benda haram yang lain sebab dia tak ada arah tuju. Dia tak tahu macam mana nak hidangkan benda-benda yang macam ni. Tapi Islam tunjukkan cara kat kita, Nabi tunjukkan, aku juga stres sebagaimana kamu stres. Aku juga tension sebagaimana kamu tension, tapi tension aku berbeza dengan kamu. Tension aku penyelesaiannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nilai kehebatan yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu ada masalah, kita bermunajat, bangun di tengah malam, ngadu ke Allah, minta betul-betul ke Allah, insya-Allah Allah boleh bagi dekat kita. Ini yang kita kena buat. Lepas tu mana-mana orang, apa saja masalah, jangan mengadu dekat kawan. Kadang kita mengadu dekat kawan. Aku pelik lah. Subjek ni dah 3 kali dah repeat. Tak okey-okey juga. Kawan kita, kau tu yang memang benar, aku okey je. Kita pula, aku tidak mengadukan dia, nak minta simpati, sekali dia kutuk aku pula. Malah sekali. Asalnya, sebab tu kita kata jangan mengadu kat manusia. Mengadu kat manusia sedang bulan, kita lagi akan tension. Ada tak dalam Allah sebut dalam Al-Quran? Allah sebut satu ayat dalam Al-Quran. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu Allah jadikan dalam keadaan yang keluh kesah. Apa dia masuk keluh kesah? Tak puas hati. Bagi senang pun susah, bagi susah lagilah susah. Bagi hujan, ya Allah hujan. Bagi panas, ya Allah panas sangat. Bagi jerebuk, lagi-lagi dah tak boleh duduk. Okey, baik. Ada matahari dah, bagi matahari pula hari ni, ya Allah panas. Kemain hari ni pada matahari. Belum dia tak ada matahari, ni susah pula. Ini yang kata keluh kesah manusia. Idza massahu syarru jazu'a, idza massahu al-khairu manu'a illa al-musalli. Bila kami timpakan kepada mereka kesusahan, dia akan jadi down, keluh kesah, risau, bimbang, duka cita. Bila kami berikan kepada mereka kesenangan, sama juga dia akan kedekut, dia akan berkira,
disebabkan keluh kesah yang ada kat dalam hati dia. Allah katakan illal musalli, melainkan orang-orang yang bersolat. Orang yang bersolat saja yang dapat jaga semua benda ni, ataupun orang yang menjaga hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Baca Allah sebut dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan dengan aku dengan sabar dan juga solat. Apa-siapa yang nak minta pertolongan, Allah kata mintalah pertolongan dengan aku dengan syarat sabar, dan yang kedua dengan solat. Maka sebab itulah peristiwa Isra dan Mi'raj tak ada benda yang paling hebat yang Allah berikan, melainkan Allah berikan solat. Benda yang ikatan di antara kita dengan Allah, yang nak menjadikan hubungan kita dan automatik kita dapat jaga apa yang dikehendaki dalam puasa tadi. Inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat dapat jaga diri kita daripada fahsya, perkara-perkara keji, munkar dan juga perkara-perkara yang munkar. Bayangkan tengok, kita orang yang solat, tiba-tiba kita duduk dengan kapul kita nak pegang tangan, kita akan terasa yang kita berdosa. Orang yang tak solat, dia duduk dengan kapul dia pegang tangan, waktu tersebut dia tak akan rasa berdosa. Adapun orang yang solat, dia akan rasa, mungkin dia pegang juga disebabkan hasutan syaitan, tapi dia akan rasa berdosa. Berbeza dengan orang yang tak solat tadi. Sebab itu kesan orang yang ada hubungan dengan Allah dan orang yang tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang seterusnya, yang terakhir saya ambil dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, kita ada satu peristiwa, iaitu subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu. Maha suci Tuhan yang telah menjalankan hamba-Nya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Baik, maknanya yang disebutkan itu dua masjid. Kenapa disebutkan masjid? Seakan-akan Allah nak ceritakan kat kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengalami peristiwa yang cukup dahsyat. Dia sedih, dia bimbang, dia ditekan. Allah nak mengubati Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak mengubati hati Nabi dengan cara diberi anugerah Isra dan Mi'raj. Antara anugerah tersebut diperjalankan Nabi masjid ke masjid dan pergi bertemu Allah untuk dapat satu benda, iaitu solat. Seakan-akan benda ni semua sebagai jawapan bagi orang-orang yang mempunyai masalah dalam hidup. Tengok apa Allah kata dalam Al-Quran. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'asyatan dhanka. Siapa yang berpaling daripada ingat kepada aku, sama ada dia tak solat ke, dia tak zikir ke, dia tak ingat Allah langsung, fa inna lahu ma'asyatan dhanka. Orang ni Allah, aku akan sempitkan hidup dia. Kesempitan hidup, Allah akan jadikan hidupnya yang tidak berkat. Dia buat apa pun dia tak akan mendapat ketenangan. Puncanya sebab benda itu. Dan antara yang perkara yang boleh mendatangkan kepada kita ketenangan, iaitu antaranya solat. Kita dah ceritakan tadi. Yang kedua, orang yang berjalan pergi ke masjid, jadikan masjid tempat yang menjamin ketenangan kepada bumi manusia. Ada tak dalil yang menyebut? Sudah tentu ada dalilnya. Satu hadis Nabi SAW Nabi sebut. Apa kata Nabi? Majtama'a qaumun, tidak akan berkumpul mana-mana kumpulan, mana-mana orang, iaitu min baitin min buyutillah, daripada mana-mana rumah, daripada rumah-rumah Allah. Yatluna kitaballah wa yatadarasunahu. Mana-mana orang, mana-mana kaum, mana-mana kumpulan yang berkumpul di rumah-rumah Allah, masjid-masjid, surau-surau dan sebagainya, yang mana di rumah Allah itu dibacakan di dalamnya Al-Quran dan dipelajari Al-Quran di dalam rumah Allah itu, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah akan turunkan kepada mereka perasaan ketenangan di dalam hati. Wa wasyiyat alaihimur rahmah, dan Allah akan campurkan kepada mereka rahmat Allah. Wa haffat alaihimul malaikah, dan para malaikat akan melebarkan sayapnya dan memohon keampunan kepada mereka. Wa zakara man indah, dan Allah akan sebut nama-nama mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Poin dia iaitu ketenangan yang Allah nak bagikan. Siapa yang rasa tak tenang, jiwa kacau, jalanlah pergi ke masjid. Carilah mana-mana masjid, jadikan masjid tempat berjalan yang paling tegak. Dan satu bukti lagi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis, sab'atu yuzilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah akan payungi di hari kiamat kelak, hari yang tidak ada payungan melainkan payungan Allah. Antaranya rajulun ta'allaqa qalbahu bil masajid, seorang lelaki yang hatinya setiap masa terikat dengan masjid. Ini orang yang Allah
menjamin akan berikan perlindungan bagi mereka di hari yang tidak ada perlindungan melainkan perlindungan Allah. Maka semua tadi antara tips-tips cara macam mana kita nak jadi orang yang paling hebat. Hebat kita bukan pada pakaian, hebat kita bukan kita katakan pada rupa paras. Hebat kita adalah bagaimana yang Nabi sebut, inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang yang paling hebat dan paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nak dapatkan takwa antaranya iaitu dalam keadaan kita gunakan madrasah Ramadan bulan puasa ini untuk menjadikan kita orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Saya rasa cukuplah sekadar itu untuk pada malam ini. Ada soal jawab ke tak ada? Ha? Ada soal jawab? Okey, ada soal jawab, kita buka soal jawab 5 minit. Wallahu a'lam. Kalau ada. Nak SMS pun boleh, nak tanya terus pun boleh. Tapi orang lelaki dia kata gentleman nak kena tanya terus. Sampai tanya soalan. Tak tulis atas kertas tu tak apa, kat tangan dia pasti kertas. Tak ada. Okey. Ya. Amalan sunat pada bulan Ramadan. Okey, baik. Yang pertama sekali kita kena tahu ibadat apa yang paling terbaik di sisi Allah. Apa tahu? Solat. Solat apa yang paling terbaik? Solat fardu. Okey, baik. Sebelum saya cerita yang sunat, maaf cakaplah. Ya, ada kalau kita kadang-kadang di bulan Ramadan, saya suka tanya tazkirah saya malam pertama bulan Ramadan, saya akan tanya orang yang datang ke masjid. Tuan-tuan awak yang ramai-ramai sangat malam ni. Sebelum ni kat masjid tak penuh, kenapa malam ni yang penuh? Semua tunduk saja kita tanya soalan macam tu. Saya tanya, tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, apa hukum solat tarawih sunat? Apa hukum solat jemaah? Semua diam. Apa hukum solat jemaah? Fardu kifayah. Fardu apa maksud fardu? Wajib. Solat tarawih sunat. Kenapa yang sunat ni nak pulun sangat-sangat? Yang fardu ni kamu tak nak pulun? Itu yang kadang-kadang kita dalam bab aulawiyat kita terlupa dalam bab ni. Lepas tu yang fardu kita perbaiki, buatkan, dan yang sunat kita tambahkan pada waktu yang sama. Baik, apa yang sunat dilakukan pada bulan Ramadan? Yang pertama kita tahu bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Maka perbanyakkan baca Al-Quran, dan jangan baca Al-Quran pada bulan Ramadan saja. Perbanyakkan, maknanya bulan yang lain kita baca, bulan Ramadan kita perbanyakkan. Ambillah sekurang-kurangnya khatam Al-Quran sekali ketika minimum pada bulan Ramadan. Kenapa? Kata Nabi, ya'ti yaumul qiyamah Al-Quran syafi'un li-sahibihi. Akan datang di hari kiamat kelak Al-Quran menjadi pemberi syafaat kepada orang yang membaca Al-Quran tadi. Yang kedua, kita katakan selain daripada Al-Quran, apa kita boleh buat? Iaitu ibadat-ibadat sunat, antaranya qiyamul lail. Qiyamul lail, kalau sama ada kita nak ambil awal Ramadan, tengah Ramadan, lebih-lebih lagi di hujung Ramadan, itu terpulang pada kekuatan yang ada pada diri masing-masing. Tapi satu saya sedang pesan, jangan percaya dengan hadis mawdu'. Banyak ustaz-ustaz kita yang bawa hadis ni dekat surau, dekat masjid bulan puasa. Awwaluha rahmah wa awsatuha maghfirah wa akhiruha atqun minan nar. Awal puasa adalah rahmat, tengah puasa adalah ampunan, ujung puasa adalah pembebasan daripada api neraka. Hadis ni apa darjah dia? Hadis mungkar. Apa dia maksud hadis mungkar? Hadis yang sampai ke darjah maudhu', bukan Nabi sebut tapi datang daripada mulut manusia. Kata Nabi, man kadhiba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mereka-reka cerita tentang aku, maka dia telah tempat-tempatnya kat dalam neraka pula. Jangan main-main. Hadis tu bukan hadis. Itu kata-kata yang datang daripada mulut manusia, tidak ada sah, tak betul pun disebut syarat. Bulan Ramadan awal sampai akhir rahmat, awal sampai akhir maghfirah, awal sampai akhir pembebasan daripada api neraka. Tidak ada pembahagian yang macam tu. So antara amalan sunat yang kita boleh buat, hidupkan malam. Bagaimana hadis Nabi sebut, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan Ramadan, iaitu siapa yang menghidupkan bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh tawakal kepada Allah untuk mengharapkan ganjaran, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa dia yang lepas. Apa dia?
Semua benda yang dihukumkan sunat, baca Al-Qurannya baik, solat sunatnya baik, bangun di tengah malamnya baik. Benda yang paling basic kita boleh buat, kita ada sahur. Sebelum makan sahur, ambillah 2 rakaat solat tahajud. Solat tahajud 2 rakaat sekurang-kurangnya biasakan. Kemudian mungkin kita ada masa-masa yang lain, kebanyakan solat sunat yang lain, sama ada solat duha, sama ada kita katakan i'tikaf di masjid 10 yang terakhir. Dan paling terbaiknya kita ambil yang 10 yang terakhir tadi dalam bab perkara i'tikaf. Cumanya satu saja saya nak pesan, salah satu wasiat Imam Hasan Al-Basri kepada orang yang menjadi hamba kepada bulan Ramadan. Ada orang yang menjadi hamba kepada bulan Ramadan, apa kata Imam Hasan Al-Basri? Bi'sal qaum alladzina la ya'buduna Allah haqqa illa fi Ramadan. Bi'sal qaum alladzina la yatluna kitab Allah haqqa illa fi Ramadan. Bi'sal qaum alladzina la yatasaddaquna Allah haqqa illa fi Ramadan. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Seteruk-teruk manusia yang hanya beribadat kepada Allah dengan sebenar-benar ibadat, tapi hanya pada bulan Ramadan. Nampak muka dia kat masjid bulan Ramadan saja nampak. Habis bulan Ramadan dah tak kenal lagi dia. Baik. Orang yang hanya baca Al-Quran dengan benar-benar bacaan hanya pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan bukan main lagi buat baca Al-Quran. Habis bulan Ramadan dah tak kenal lagi Al-Quran. Okay, baik. Dan sama juga orang yang suka dah buat amalan-amalan yang lain. Kata Imam Hasan Al-Basri, aku nak tegur orang ni, aku nak bawa mereka pada apa yang telah berlaku ketika mana wafatnya Nabi. Waktu Nabi wafat, waktu tersebut Umar Al-Khattab dia kata, siapa yang datang cakap ke aku Nabi dah meninggal, aku akan penggal leher dia, aku potong leher dia. Sehinggalah Abu Bakar As-Siddiq datang bertemu dengan Nabi dan berkata kepada Nabi, Abu Bakar As-Siddiq datang bertemu dengan Umar Al-Khattab. Ya Umar, in kunta ta'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. In kunta ta'budu Allah 'azza wa jalla fa inna Allah hayyun la yamut. Wahai Umar, kalaulah ibadat engkau selama ni semata-mata kerana Muhammad, Muhammad dah pergi meninggalkan kita. Kalaulah ibadat engkau kerana Allah, Allah itulah yang akan kekal selama-lamanya. Kata Imam Hasan Al-Basri, aku nak bawa kata-kata ini, aku nak sebut kepada orang yang beribadat di bulan Ramadan. Ayyuhan nas, wahai manusia, in kunta ta'budu Ramadan, kalau kamu jadi hamba kepada bulan Ramadan akan berlalu pergi. In kunta ta'budu Allah 'azza wa jalla, tapi kalau kamu jadi hamba kepada Allah, Allah kekal selama-lamanya. Allah yang sama bulan Syawal, Allah yang sama bulan Rajab, Allah yang sama bulan Sya'ban. Kenapa? Terutama orang yang nak taubat, kenapa nak tunggu bulan Ramadan? Orang yang nak buat baik, kenapa nak tunggu bulan Ramadan? Baru nak buat, kenapa tak nak mulakan daripada hari ini? Sebab tu kita kata, kita mulakan daripada hari ini dan juga selepas daripada bulan Ramadan. Cuma bulan Ramadan jadi tempat medan untuk nak didik kita. Dan jangan jadikan lombokan semua ibadat pada bulan Ramadan. Selesai bulan Ramadan tidak ada lagi amalan kebaikan yang kita buat. Baik. Okay, soalan. Salam Ustaz. Okay, ini shortcut bagi salam. Salam okey ke? Salam dia ada masuk salam sejahtera. Masuk salam sejahtera. Jangan tulis Assalamualaikum cukup. Kalau Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum kita ada masuk. Okey, baik. Bagaimana cara yang paling berkesan untuk mengajak orang kepada kebaikan kerana tidak mahu dilaku sebagai konon baik? Okey, baik. Ini satu cerita saya nak kongsi dengan kamu. Okay, jadi tamulah, saya tak nak orang anggap saya konon baik, sudah macam best. Okay, dia macam tu. Waktu tu saya bawa form 5. Ada kawan saya dulu ambil SPM sebab nak study lebih sikit, kita nak duduk kat rumah. So saya sewa satu rumah sewa, duduk dengan kawan-kawan saya. Sebelah rumah sewa kita orang ni ada jiran. Okay, ada jiran. Jiran ni keluarga dia tak solat, dia pun tak solat. Dan keluarga tak solat, confirmlah anak-anak dia akan jadi tak solat. Jadi dia suka datang report rumah kita orang, sebab rumah kita orang ada PlayStation. Baik, tak apalah, lalu datang. Tapi saya nak ajak dia, time kita masuk waktu solat, nak ajak dia, sudah kita solat masuk pula sama dulu. So dia tak mampu yang sebut. Takut perasaan tu, takut kalau dia dekat Allah macam biasa, korang solat, kau solat je lah. Dan kali apa saya kata kat dia, bila kami nak solat, kita orang semua mengaji sekolah agama. Bila solat, kita solat jemaah. Kita bercakap, saya dekat Anwar, nama Anwar, kau duduk sekejap ya, kita orang nak solat. Asalnya sebutan macam tu nak bagi dia mana perli dia tu kononnya, tapi dia tak faham ya. Okey korang solat aku ni dah. Dia tak faham juga. Tak apalah, sehari, 2 hari, 3 hari, minggu-minggu, berbulan-bulan sama keadaannya. Tak tahulah satu hari tu malaikat apa yang datang langgar dia tu pinggir. Waktu kita orang baru nak angkat takbir, dia kata sekejap kau nak solat, aku nak tukar boleh. Kita orang begitu. Okey. Ada dulu belum? Dia dulu. Dia pun ambil wudu semua, dia pun solat. Dah selesai solat semua. Dia tanya kita orang, malam-malam korang keluar tu pergi mana?
Kita orang cakap, kita orang pergi masjid, kat masjid tu ada seorang ustaz yang mengajar. So kita orang pergi dengar kuliah dia. Dia kata, aku nak ikut boleh? Boleh? Jom. Tak apalah, pergi dah. Malam tu kebetulan kelas malam tu ustaz tu mengajar tentang bab isteri yang derhaka dan suami yang dayus. Ustaz tu pun cerita dayus seorang suami biarkan isteri keluar rumah tanpa izin, dan begitu juga derhaka seorang isteri keluar rumah dengan dalam keadaan tak tutup aurat, dan isteri yang macam ni masuk neraka. Tak apalah, kita orang dengar macam biasa, tak ada apa-apa. Balik ke rumah, dia tidur kat rumah kita orang, pagi besok dia balik kat rumah dia. Mak dia duduk kat rumah tengah bertanam pokok bunga. Okay. Tak pakai tidur. Apa dia kata rumah dia? Dia kata, mak masuk neraka. Mak masuk neraka. Dia kata, dah lah keluar rumah tak minta izin bapak, tak pakai, tak tutup aurat pula. Dia kata, orang tak tutup aurat masuk neraka. Dia kata, bapak pertama dayus kerana biarkan mak keluar rumah. Dia kata, tanpa tutup aurat. Mak ni bayangkan tengok, tiba-tiba anak balik cakap mak dia masuk neraka. Dia geram, dia ambil batu balik kat tengah belakang. Dia kata, kau balik, kau jangan balik rumah lagi. Kau pergi duduk kat rumah kawan-kawan kau. Mungkin mak dia tak berhenti lagi. Datang kat rumah panggil, Nabi. Tak berhenti. Dia kata, apa kau ajar dekat anak-anak aku? Dia kata, kau ajar kat anak aku jadi kurang ajar dengan aku. Kau nak jadi baik, kau jadi. Dia lah, dia kata, jangan kau ajar kat aku. Dia ajar anak aku jadi kurang ajar. Kalau macam tu sekali. Asalnya kes dalam bab kes solat saja nak ajar kawan. Lepas tu dalam bab ni kita kena gunakan pendekatan yang paling lembut dah bagi kita lah. Kenapa gunakan pendekatan paling lembut? Sebab mungkin ada faktor nak jaga. Melainkan orang yang mungkin dia ada autoriti yang tertentu, dia boleh gunakan kekuatan yang lain. Baik kita kawan kita, apa kita nak buat? Kita boleh buat dengan cara berawal. Kawan tak solat kan? Bangun subuh, nak kejut dia bangun subuh. Apa kita nak buat? Pergi kat telinga dia, ya si Al-Quran Hakim punya kalamin yang muslim. Dia betul asal kau baca sih? Aku ingat aku dah mati, aku baca. Sebab aku dengar Nabi kata, bacalah Yasin pada orang yang dah meninggal dunia. Aku ingat aku dah meninggal dunia betul-betul. Baca Yasin. Jadi kita pergi solat, aku mau baca solat. Baik, dia pun tak terasa sangat. Daripada kita kejut, hantar SMS ke, ada jom solat, dia akan terasa macam kita pergi. So buat macam tu. Tak boleh sampai yang macam tu. Apa kita nak buat? Okay. Pergi beli kat tab, cari mana-mana tempoh dia ada jual satu poster 15 azab bagi orang yang meninggalkan solat. Tampal kat depan itu. Dia tampal kat depan itu. Tak pun jangan cakap kat dia. Setiap hari hantar kat dalam email, buat create satu email palsu, email yang lain, bukan email kita lah. Hantar kat dia 15 azab bagi orang yang tak solat. Hantar kat email. Okay. Tunjukkan gambar-gambar orang tak solat, apa keadaan dia, supaya dia rasa takut. Saya dah pernah buat, hantar kat jiran. Berapa hari dia buat? 7 hari saja. Kes dia jiran tak solat jemaah. Mula-mula saya tanya, abang solat hari kat mana hari ni? Dia kata tak tahu lagi. Dia kata tak apalah, kita pun balik solat tu sebab kita ada kelas. Balik cepat ke rumah, cepat solat dia terus balik rumah. Tengok tadi solat motor dia dulu, macam tu time balik pun motor dia dah kena sama, kereta pula kena sama, dia pula relax dia betul-betul kursi. Kata ni asal tu kita tak solat. Okay, kali kedua kata, bang tu kita pergi solat kali. Dia kata tak apalah, kau pergi juga, aku tak tahu lagi ni kanan kita kena ambil kau lah pun. Ni macam-macam alasan yang dia buat. Dah sekali sampai lah saya tahu itu pasti yang dia memang tak solat. Apa saya buat? First kali saya tunjukkan. Time saya nak solat, dibolehkan kita riak solat, tunjukkan solat kita dekat orang yang tak solat. Apa kita buat? Sliding door kita dengan sliding door dia ke depan. Saya nak solat, buka sliding door, buka langsir. Kata Allah. Dia duduk kat sliding door, kita duduk tidur. Dia tengok kita solat. Perempuan nak bagi dia rasa, ya Allah, aku tengok TV, dia tu tengah bersolat. Nak bagi dia rasa malu. Tapi tak berjaya juga cara macam tu. Dia tukar cara. Macam mana lah buat? Dia pergi beli poster tu. Beli poster yang original, tu state. Tu state, malam saja, setiap malam saya tak gantung solat satu. Solat 15 azab bagi orang tak solat. Hari pertama tengok dah tak ada. Hari kedua malam besok pula datang pula tak satu lagi pula. Buat 7 hari betul-betul. Lepas tu tengok pakai baju elok hari Jumaat dah keluar pergi masjid. Sebab mungkin sebab takut 15 azab yang Allah sebutkan bagi orang tak solat tadi. Itu pendekatan lah yang boleh kita buat, macam-macam cara yang boleh kita buat untuk kesesuaian. Pada waktu yang sama, ingat setiap benda yang mungkar itu tetap mungkar, dan kita akan ditanya apa yang kita buat pada kemungkaran yang berlaku pada depan mata kita. Lepas tu kena tegur. Boleh kalau kita ambil yang ketiga, iaitu fabil qalbi, ubah dengan hati. Tapi wadzalika al-aqul iman, itulah yang paling lemah iman. Ubah dengan hati macam mana? Ya Allah, aku tak redha pada kemungkaran yang kawan aku buat, dan aku minta dijauhkan aku daripada ni. Dan waktu yang kamu minta lah semoga Allah bagi hidayah kepada orang-orang yang macam tu. Baik. Ada soalan lain? Baik. Ya. Waktu yang dia sakit, orang tu ni lah
solat kita, tapi dia solat kuanti sebab dia tak yakin ni kali akan kita solat jemaah. Jadi Ustaz. Okey, baik. Ada juga orang tu mungkin dia menggunakan alasan saya bukan tak nak pergi ke masjid, tapi saya tak puati imam tu baca tak betul. Okey, baik. Mungkin ada orang bagi alasan macam tu. Baik. Maknanya sekarang ni kalau kita tengok apa maksud yang baca tak betul tadi? Okey, baca tak betul tadi kalau hanya sekadar sebutan dalam bab kita katakan makruh betul. Ada sebagian ulama mengatakan tak sah solat, tapi sebahagian yang lain mengatakan tidak menjadi apa masalah kerana kita orang Melayu ni lidah kita bukan lidah orang Arab. Sekadar kesilapan yang sedikit itu kita dimaafkan atau dimaafkan, tak ada masalah. Pada waktu yang sama kita katakan yang pertama kelebihan tidak satu dengan 27 iaitu dalam bab solat jemaah. Yang kedua, apa yang dikatakan hukum membatalkan solat ni kalau sekiranya imam tadi itu baca yang menyebabkan lari daripada masuk perkataan itu barulah kita katakan solat kita tak akan diterima dan kita tak akan dapat pahala ketika mana berjemaah. Walaupun yang lain itu saya rasa mungkin hanya sekadar alasan sahaja, alasan untuk tidak datang untuk solat berjemaah. Kalau nak tengok bukan sekadar, kalau dia tanya surah tu banyak lagi tempat yang lain, dia boleh pilih masjid, dia boleh pilih surah-surah yang lain. Maknanya nak 1000 dalil, nak 1000 dalil, tak nak 1000 dalil, dia boleh pilih saja mana-mana. Baik. Jemaah tu mati maknanya kalau jemaah. Oh, okey. Mana lebih baik satu hadis Nabi? Hadis riwayat Jabir bin Abdullah. Kata Jabir bin Abdullah, riwayat hadis dari Nabi SAW, ma min qaryatin aw badwin, mana-mana kampung ataupun tempat tinggal fiha salasati nafarin aw aksar, padanya 3 orang ataupun lebih, lam taqum fiha jama'atan, dan mereka tidak solat berjemaah, illa stahwadat alaihim syaitan, melainkan syaitan akan merasuk mereka. Maknanya orang yang ada 3 orang dia tak buat solat jemaah, maka orang yang telah dirasuk oleh syaitan. Itu yang pertama. Baik, yang keduanya pula iaitu dalam bab perkara orang-orang yang tak mau kita katakan dia tak nak kelebihan bagi orang yang pergi solat dekat masjid dan orang yang solat kat rumah. Dia kata kat solat kat rumah sekalipun tetap boleh buat solat jemaah juga. Okey, kat sini apa kita kata? Salah satunya adalah hadis Nabi. Nabi mengatakan seakan-akan aku nak membakar rumah-rumah orang yang tak keluar solat berjemaah, kerana solat jemaah ni salah satu daripada syiar Islam. Dan mana-mana orang yang dia dengar azan kat mana-mana tempat pada waktu tersebut, dia tak boleh solat seorang diri ke rumah, melainkan dia mesti kena keluar untuk solat di tempat yang ada azan tersebut. Kerana dia salah satu syiar. Berdosa ataupun tidak, okay, ulama mengatakan tidak sampai ke dalam bab yang dikatakan berdosa, melainkan keadaan yang dia pergi enggan dan dia tak suka benda tu, dia masuk dalam dosa. Tapi kalau hanya sekadar dia tak nak pergi sebab dia nak solat kat rumah dia, maka dia, orang yang kita katakan tadi nak macam kambing, Allah nak bagi 27, dia nak ambil yang satu juga, dia tak nak ambil yang 27 tu. Baik. Dah ada ada ya? InsyaAllah mudah-mudahan manfaat. A'udzubillahi as-sami'ul 'alim minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ijma' hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lana shaqiyyan wa la mahruma wa la matruda. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa 'amala alladhi yublighuka ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilayna wa min ahlina wa min anfusina wa min al-ma'i al-bardi 'azama. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا إلى رمضان. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك أن تصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ردنا إلى ديننا دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اسقنا الغيث فلا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث فلا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث فلا تجعلنا من القانطين. والحمد لله رب العالمين.